Salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar nombor pengoksidaan dan penamaan sebatian di dalam redox. Okey, kita lihat peraturan untuk menentukan nombor pengoksidaan dulu. Di sini kita ada beberapa peraturan yang perlu kita tahu sebelum kita mengetahui tentang nombor pengoksidaan. Peraturan yang pertama adalah nombor pengoksidaan bagi atom. Ini merupakan contoh-contoh atom seperti kuprum, natrium, helium, magnesium dan kita ada banyak lagi. Kesemua ini adalah dikenali sebagai atom. Maka nombor pengoksidaannya adalah kosong. Seterusnya, nombor pengoksidaan bagi molekul unsur. Cuba kita lihat pada contoh-contoh seperti gas hidrogen iaitu H2, gas bromin Br2, gas klorin Cl2, gas oksigen O2. Kesemuanya nombor pengoksidaannya adalah kosong. Okey, ini merupakan peraturan yang pertama. Cuba kita lihat pada peraturan yang kedua. Nombor pengoksidaan bagi ion adalah sama dengan charge bagi ion tersebut. Maksudnya di sini adalah kita lihat pada ion natrium di sini iaitu Na+. Maka nombor pengoksidaan bagi natrium adalah campur 1. Manakala ion kuprum adalah Cu2+. Nombor pengoksidaan adalah campur 2 bagi kuprum. Contoh seterusnya adalah ion ferrum 2+, maka nombor pengoksidaan adalah campur 2. Ion ferrum adalah ion ferrum 3+, maka nombor pengoksidaan bagi ferrum adalah campur 3. Sekiranya charge di sini adalah negatif, contohnya ion klorida Cl negatif 1, maka nombor pengoksidaan bagi klorin adalah negatif 1. Ion oksida O2 negatif, nombor pengoksidaan bagi oksigen adalah negatif 2. Manakala ion bromida Br negatif adalah nombor pengoksidaannya adalah negatif 1 bagi bromin. Ini merupakan peraturan kedua. Cuba kita lihat pada peraturan yang ketiga, nombor pengoksidaan bagi hidrogen dalam kebanyakan sebatian adalah campur 1. Kecuali dalam logam hidrida di mana nombor pengoksidaan hidrogen adalah negatif 1. Kita lihat pada bahagian yang pertama di sini, HCl, KOH, NH3, kesemuanya di sini nombor pengoksidaan bagi hidrogen bagi setiap satu adalah campur 1. Tetapi apabila kita sebut logam hidrida, contohnya kalium hidrida dan magnesium hidrida di sini, maka di sini hidrogen nombor pengoksidaannya adalah negatif 1. Okey, peraturan yang keempat pula, nombor pengoksidaan bagi oksigen ialah negatif 2 dalam kebanyakan sebatian, kecuali dalam peroksida. Kalau kita lihat di sini MgO, CuO, H2O, oksigen di sini nombor pengoksidaan adalah negatif 2. Tetapi bila kita lihat pada hidrogen peroksida di sini, nombor pengoksidaan bagi oksigen di dalam hidrogen peroksida di sini adalah negatif 1. Okey, kita lihat yang seterusnya. Jumlah nombor pengoksidaan bagi unsur-unsur dalam sesuatu sebatian ialah kosong. Maksudnya di sini, kalsium karbonat CaCO3, nombor pengoksidaan keseluruhannya adalah sama dengan kosong, iaitu nombor pengoksidaan sebatian ini adalah kosong.
Jadi di sini kita akan letakkan kosong sama dengan kosong. Kemudian kita akan cari nombor pengoksidan bagi unsur yang diminta. Contohnya di sini kalsium karbonat CaCO3, kita nak cari nombor pengoksidaan untuk karbon di sini. Jadi apa yang kita akan buat adalah kalsium adalah campur 2. Karbon di sini kita letakkan sebagai X. Oksigen adalah negatif 2. Memandangkan di sini kita ada 3 atom oksigen, maka kita letak 3 di sini. Jadi penyelesaiannya kita akan dapat X sebagai campur 4. Maka nombor pengoksidaan bagi karbon adalah campur 4. Cuba kita lihat yang seterusnya. Jumlah nombor-nombor pengoksidan bagi unsur-unsur dalam ion poliatomik adalah sama dengan charge ionnya. Maksudnya di sini kita ada MnO4 negatif. Jadi di sini negatif ini kita akan letak sebagai negatif 1. Kemudian kita hendak cari nombor pengoksidan bagi mangan di sini. Jadi kita letakkan sebagai X. Kita ada 4 oksigen di sini, maka 4 kita kalikan negatif 2. Penyelesaiannya X sama dengan campur 7. Jadi di sini nombor pengoksidaan untuk mangan adalah campur 7. Okey. Apa lagi yang kita kena tahu tentang nombor pengoksidaan di sini adalah kita wajib kena letakkan simbol di sini sebagai campur. Sekiranya adalah negatif, maka kita akan letakkan simbol negatif. Itu adalah maksud untuk nombor pengoksidaan. Okey, kita lihat pada latihan di sini. Latihan, soalan mengatakan, hitungkan nombor pengoksidan bagi unsur yang digariskan dalam jadual berikut. Okey, kita lihat di sini, kita ada KMnO4 di sini. Jadi, kita hendak cari nombor pengoksidan untuk Mn. Apa yang kita akan buat? Kalium adalah campur 1. Mn kita letakkan sebagai X. O4 kita akan letak 4 dan negatif 2 di sini bersamaan dengan kosong kerana di sini tak ada charge. Maka sebatian ini sama dengan kosong. Kemudian X di sini tolak dengan 7 sama dengan kosong. Maka X sama dengan campur 7 di sini. Maksudnya Mn di sini nombor pengoksidaannya adalah campur 7. Wajib kena tulis tanda campur di sini. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Cr2O72 negatif. Kita hendak cari nombor pengoksidan untuk Cr. Jadi kita kena faham di sini kita ada 2 Cr. So, apa yang kita akan buat? Kita letakkan Cr sebagai X. 2 Cr akan menjadi 2X. Campur dengan 7 kali dengan negatif 2. Di sini sama dengan negatif 2 kerana Cr2O7 adalah 2 negatif. Jadi, 2 negatif kita akan bawa di sini sebagai negatif 2. Kemudian, kita akan selesaikan dan kita akan dapat X sebagai campur 6. Kita kena ingat bahawa tanda di depan sama ada campur ataupun tolak wajib diletakkan. Okey, seterusnya kita lihat bagaimanakah kita hendak namakan sesuatu sebatian, iaitu penamaan sebatian ion menggunakan sistem penamaan IUPAC.
So di sini yang pertama kita akan lihat kepada formula kimia sebatian PbO. Kemudian kita akan cari nombor pengoksidaan seperti yang telah kita buat latihan. Jadi kalau kita lihat di sini kita ada PbO dan PbO2. Jadi PbO di sini nombor pengoksidaan untuk Pb iaitu plumbum adalah campur 2. Manakala nombor pengoksidaan Pb iaitu plumbum di sini pula adalah campur 4. Maka bagaimanakah kita hendak namakan sebatian ini? Berdasarkan IUPAC adalah sekiranya kita dapat nombor pengoksidaan untuk plumbum sebagai campur 2, maka di sini kita namakan sebagai plumbum 2 oksida. Apabila kita dapat nombor pengoksidaan sebagai campur 4, maka kita akan namakan sebagai plumbum 4 oksida. Okey, cuba kita lihat satu latihan. Namakan sebatian berikut. Jadi di sini kita ada CuO dan Cu2O. Jadi yang pertama kita cari nombor pengoksidaan dan kita namakan. Sama juga Cu2O, kita cari nombor pengoksidaan dan kita namakan. Okey, ini merupakan jawapannya. CuO kita nak cari untuk nombor pengoksidaan untuk kuprum di sini. Jadi kita letakkan sebagai X, kemudian oksigen di sini sebagai negatif 2 dan jawapan yang kita dapat untuk Cu, nombor pengoksidaannya adalah campur 2, maka nama sebatian ini adalah kuprum 2 oksida. Manakala Cu2O di sini, Cu kuprum, nombor pengoksidaan yang kita dapat adalah campur 1, maka kita namakan Cu2O ini sebagai kuprum 1 oksida. Teacher harap pelajar-pelajar faham bagaimana kita nak cari nombor pengoksidaan dan bagaimanakah kita menamakan sebatian kita mengikut IUPAC. Sekian. Terima kasih atas sokongan anda semua. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Teacher. Video seterusnya sila layari ke channel Teacher Rita. Sekian, jumpa lagi.